Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Okey, sementara tu nak minta tolong semua participants untuk unmute terlebih dahulu ataupun saya je unmute. Okey. Alright, dah unmute dah semua orang. Terima kasih banyak-banyak kerana di malam ambang tahun baru ni sanggup bersama kami, kerana kami pun bukannya nak berforum secara biasa hari ni. Kita akan buat secara yang sebaik mungkin lah untuk membantu semua yang hadir pada malam ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Okay, nak minta kerjasama, kita akan bersiaran sekejap saja lagi. So jika ada apa-apa soalan selepas ni, boleh letakkan di bahagian screen. Ada kat bawah tu ada chat. Antum semua boleh letak soalan kepada ahli panel kita daripada yang apa sahaja soalan yang ingin diajukan, boleh type di bahagian chat. So insya-Allah kita akan jawablah. Okey, sebagai permulaan, mungkin ada di kalangan antum semua tidak mengenali lagi unit pemerkasaan ekonomi iaitu UPE Ikram. Okay, UPE Ikram ditubuhkan khas untuk membantu semua usahawan-usahawan di bawah Ikram dan dipromosikan oleh panelis pertama kita pada malam ini yang berbahagia Tuan Haji Ustaz Muhammad Fazil Saleh. Apa khabar Ustaz? Sekejap saya nak minta Ustaz unmute sebab tadi dah unmutekan semua orang. Okay. Okey. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Salwa. Nampak Ustaz pun nampak begitu cantik dan ceria kerana dikabarkan kesemua anak beranaknya balik ke rumah malam ni. Ada malam ni. Tahun baru. Alhamdulillah, sampai tahun baru ya. Ustaz dengan Ana ni nama sama bapa Saleh, tapi kami tak related secara apa bukan adik-beradik lah nanti orang. Tapi ada sedikit rahsia lah. Waktu Ana berbaitul muslim dulu, Ustaz lah orang tengahnya sebenarnya. Ni rahsia kerajaan dah terbuka lah Ustaz macam mana. So Ustaz lah yang tolong waktu baitul muslim berbelas-belas tahun yang lepas. Dah lama dah cerita dia. Okey, itu panelis pertama kita. Nak minta kenalkan sikit diri Ustaz kepada semua yang mendengar pada malam ni. Sila tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salwa, Ananda Salwa Saleh, sama dengan nama Ana Fadil Saleh. Nama Fadil Muhammad Fazil bin Saleh, asal daripada Kelantan. Sekarang 56 tahun, esok 57 tahun. Sekarang ni diamanahkan pengurusikan unit pemerkasaan ekonomi Ikram yang ditubuhkan pada akhir 2019. Kebetulan lebih kurang 6 bulan ditubuhkan, kita berdepan dengan pandemik COVID-19. So insyaAllah selepas COVID ni kita baru mula nak berfungsi semula. Ana berniaga hampir 32 tahun sudah berniaga, dan bidang Ana adalah bidang penerbitan. Jadi sekarang ni masih lagi berniaga dalam proses pewarisan kepada waris-waris yang sepatutnya lah. Itu je. Masya Allah, dengar tu semua 32 tahun kita bernafas di muka bumi pun. Ana yakinlah some of our audience ni not even reach 32 yet pun. Tapi Ustaz Fazil kita dah berniaga 32 tahun. So terima kasih banyak-banyak Ustaz atas pengenalan ringkas. InsyaAllah kita akan korek lagi banyak daripada Ustaz selepas ni. So kita beralih kepada panel kedua. Panel kedua ni pun sangat special. Kepada Ahmad Rosliza, nak minta unmute sikit sebab tadi dah termute. Okey, boleh? Okay. Assalamualaikum, khabar? Waalaikumsalam. Dengar sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah sihat.
Rasanya last kita jumpa tahun 2019 lah kot, mungkin ke 2020. Betul, sebelum COVID lah. Sebelum COVID lah ceritanya, jumpa dengan waktu tu bukan setakat Amar Amar masih kekal rasanya, cuma orang yang Ana je lah yang makin menggemuk nampaknya selepas COVID. So, okay, kepada Amar boleh kenalkan diri sikit, sepatah dua kata mungkin pengenalan. Okay, Assalamualaikum ikhwan-akhwat. Ana Amar, CEO kepada Yeza dan juga ketua kepada Mobil Muda. Yeza adalah syarikat software as a platform. So basically kita kalau guna Yeza, if you are selling online, especially kalau ada customer yang membeli guna WhatsApp, maka Yeza is one of the first atau earliest startup in the world yang memfokuskan kepada problem tersebut lah. Okay. Apart from that, sebagai mobil muda, Ana diamanahkan untuk membantu meramaikan dan juga growkan syarikat ikhwan-akhwat yang lain. Tolonglah mana yang bantu. So, sebagai contoh, I think for the last 2 years, we have around more than 10 companies within ikhwan-akhwat yang muda untuk get more than 1 million revenue. InsyaAllah, moga boleh diteruskan lagi dan kita akan get a lot more yang reach 1 million before they reach 30 ke 35. Maybe some of you guys belum tahu atau mungkin semua orang pun dah tahu, Amar pernah dapat awards yang 30 below 30 Forbes. Top 30 under 30. 30 under 30. Ya Allah, nyebutnya pun berbelit lidah kan. Tapi cerita lama tu. Cerita dah 3-4 tahun. Lama yang boleh diperbarui, don't worry. Sebabnya, cuba tengok dekat Q&A. Baru kita bersiaran 5 minit, dah ada soalan untuk Amar sebenarnya. Tapi kita tak akan jawab sekarang ya. Kena tunggu. Kejap lagi baru kita akan jawab. Terima kasih Amar. Alright, and last but not least, kita juga ada wakil yang sangat begitu terkenal sekarang di Facebook. Dengarnya baru balik daripada Turki. Bukan dengarnya, memang confirm baru balik daripada Turki sebab Ana pun baru beli 2 dress daripada dia di Turki. Oleh orang perempuan kan, sempat lagi nak kirim dress sebagai apa. So kita ada Uhti Zahira, Kak Zahira kesayangan. Mungkin dia minta untuk perkenalkan diri sikit dan sepatah dua kata-kata haluan mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uti Salwa, lebih sangat tu terkenal di social media. Saya rasa Salwa punya follower Masya Allah lagi ramai lah. Saya pun salah seorang follower tegar Salwa daripada dah lama dan Alhamdulillah hari ni teruja lah sebab dapat bersama dengan ikon social media saya Puan Salwa Saleh dan Ustaz Fazil yang tentunya lebih banyak pengalaman daripada kita semua dan juga rakan mentor ataupun coach dalam Mobil Muda lah, Tuan Amar Rosliza, Masya Allah. So untuk perkenalkan diri saya, kalau mak-mak ni saya mesti perkenalkan ada anak 3 orang. So saya anak 3 orang yang besar 14 tahun depan. Ni dah 15 tahun lah, tahun baru kan malam ni kalau daripada segi timing Islam. Suami Faiz bin Sahri dan ada 2 company yang dua-duanya dalam bidang education lah. Satu I Love Quran ataupun biasa kalau perkenalkan diri, saya Umira daripada I Love Quran. Saya ada background lagi anak saya 5 tahun. Lagi sekali. Alamak, habis suruh buat lagi sekali. Okey. Ni perkenalan je. Okay, ready. 1, 2, 3. I love Quran. Masya Allah, ni memang betul-betul love ni. So kita ada I Love Quran untuk anak-anak lah dan kita punya unique selling point ataupun strength kita adalah modul ataupun konten yang kita buat sendiri untuk anak-anak faham tadabbur Al-Quran dengan hands-on punya method. So kita ada modul sendirilah yang ada menang beberapa anugerah antarabangsa dan juga dalam negara. Dan lagi satu, saya ada Khadijah Learning Center lah, all girls punya school. Alhamdulillah baru berumur 3-4 tahun dah ada primary school, secondary dan Alhamdulillah ada playhouse jugalah. Dan kita punya uniqueness adalah single gender school, all girls only. InsyaAllah ada rezeki tahun depan-depan mungkin ada all boys pula.
Sebab boys lagilah dia perlukan more hands-on learning. So memang di Khadijah Learning Center kita tekankan hands-on learning, skill-based learning, Montessori method, Finland punya style, so that anak-anak dapat explore diri dia. Dan by the time diorang umur kita, ataupun tak lah, bukan umur kita, kita dah tua sangat lah, dah 40 dah kan. Sedap dah terus. By the time umur diorang 20, they can do amazing things macam mana anak-anak yang luar negara lah. Pada umur yang muda dah boleh buat startup macam-macam kan. Anak muda sekarang pun insyaAllah ramai ada yang hebat-hebat juga. So sedikit perkenalan lah. Rasa macam terlebih panjang pula kan. Tak apa. Okey je. Kita pun memang nak kenal orang hebat sebab dengar ceritanya menteri-menteri di Turki dah panggil ni Uti Zahirah kita untuk bentangkan dia punya modul terbaru Al-Quran. I'm like so excited because even kita dekat Malaysia pun tak berapa dengar penuh lagi. Menteri kat Turki dah panggil dia untuk bentangkan, and I hope you get the fund from the Saudi. InsyaAllah. Amin, insyaAllah. InsyaAllah. Itulah bila kita pergi tempat lain, nampak orang lagi appreciate lah daripada dekat Malaysia. Maybe market Malaysia belum ready lagi lah for what we have kan. Okay, Thank kita you. akan simpan dulu cerita pasal Menteri Turki dan juga fund daripada Saudi ni. Kita tutup sekejap sebab ni kita nak start discussion ni on Ustaz lah dulu ya Ustaz. Sebagai dah kita kenal Ustaz sebagai orang yang dah lama berbisnes dan murabi kepada ramai, bukan setakat untuk usrah dan sebagainya tapi juga kepada bisnes-bisnes kan. Ustaz sangat aktif berjumpa dengan usahawan muda dan sebagainya. Cumanya Ustaz, kita semua orang faham, semua orang dalam ni tahu yang sejak 2020, mula daripada Februari 2020 hingga ke hari ini sebenarnya dah 2 tahun kita berada dalam keadaan yang banyak sangat uncertainty, banyak sangat rapid changes, banyak sangat perkara yang berlaku. Dah 2 tahun disebabkan pandemik and then boleh jadi disaster dan sebagainya. Okay, untuk masa 2 tahun ni, apa yang Ustaz rasakan cabaran-cabaran yang besar personally bagi bisnes Ustaz sendiri, penerbitan buku yang memang banyak menghadapi masalah kan, dan secara keseluruhannya apa yang Ustaz nampak cabaran ketika 2 tahun ni? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salwa. Anda panggil Salwa je lah, bukan Puan Salwa. Boleh, sila. Nelofa pun boleh Ustaz kalau nak. Okey, sebenarnya seperti mana yang kita semua tahu bahawa pandemik yang melanda kita dan kemudian akhirnya sehari dua ni kita ditimpa oleh satu musibah baru iaitu banjir, dan masih lagi ada tempat-tempat baru yang sedang diambang malapetaka ini. Kita nak sebut kita sebut disaster tu sebagai malapetaka lah ya. Walaupun di sana ada beberapa kebaikan yang kita boleh ambil, tapi dia tetap menelan satu kemusnahan yang sangat besar, terutama kepada orang-orang yang berniaga. Jadi sepanjang 2 tahun yang lepas, cabaran utamalah bagi kami peniaga-peniaga ni, terutama peniaga retail ialah bila perniagaan itu sebahagian daripada perniagaan atau jenis perniagaan itu sama sekali tidak boleh dilakukan, seperti sebahagian daripada peruncitan, kedai buku contohnya. Kedai buku, hampir semua kedai buku sampai 2 tahun tak dibuka. So nasib penerbit macam kita ni memang menghadapi masalah. Begitu juga dengan kelas Quran, kelas tuition dan sebagainya. Kelas-kelas yang live ni semuanya tertutup. Jadi sudah tentulah ini memberi satu kesan yang sangat besar kepada peniaga-peniaga untuk membiayai operasi yang kita kata fixed overhead, di mana sewa nak kena bayar, pekerja nak kena diberi gaji. Jadi semua kalau ada hutang nak kena bayar, dan walaupun kerajaan ada memberi beberapa kelonggaran tetapi tetap juga hutang tu tetap hutang. So jadi cabaran besar bagi peniaga-peniaga ialah bisnes tu terhenti. Kemudian yang kedua, ada juga bisnes yang masih boleh berjalan tetapi mereka terpaksa mengecilkan saiz bisnes. Contohnya kedai makan, dihadkan beberapa meja, waktu perniagaan,
dan akhirnya mereka terpaksa gulung tikar juga, tutup juga. Begitu juga dengan pelanggan-pelanggan yang lari. Bayangkan bila orang tak boleh keluar daripada rumah, berapa kerat orang je yang boleh keluar untuk mendapatkan keperluan mereka. Mereka hanya akan mencari keperluan-keperluan khusus saja. Jadi macam Akhi Ammar, dia punya arba yang begitu besar sekali. Maknanya semua syarikat-syarikat yang berkaitan dengan pelancongan pergerakan manusia collapse, transportation dan sebagainya. So begitu juga perkara besar bila berlaku keadaan ini, bila duit tak masuk, maka segala duit-duit simpanan, modal-modal tadi habis untuk menanggung, membayar kewujudan pembisnes tu dan juga industri itu sendiri. Sehingga kan memang akhirnya memang ramai sekali lah yang tutup dan terpaksa beralih kepada bisnes yang lebih kecil atau lebih munasabah dengan keadaan semasa, dan mungkin setengah mereka terpaksa berhenti dan mencari pekerjaan baru, atau dalam bahasa lain kita kata dia terpaksa makan gaji kerana tak boleh nak berdepan dengan keadaan ini. Itu keadaan yang ada ketika berlakunya pandemik ini. So cabaran Ustaz tu more on macam mana nak kiranya banyak on how to sustain the business kan, bagaimana nak kekal relevan. Jadi kalau apa yang kami buat, kebetulan berlakunya pandemik baru ni, kita memang distribution tu sudah terhenti semua sekali. Tetapi kebetulannya dia berlaku di ambang Ramadan. Jadi di saat orang memerlukan Al-Quran. Jadi PDI ni, syarikat Ana PDI Publication ni, salah satu daripada produk kita adalah Quran. Di samping buku-buku yang lain. So ketika itu kita buka akaun di Shopee dan kita jual di Shopee, dan alhamdulillah di Shopee itu kita berjaya menjual dan menghabiskan banyak stok-stok yang sebelum ni tersadai. Jadi ketika tu syarikat-syarikat lain kebetulannya tak boleh print kerana kilang cetak pun tutup. Jadi kami yang ada stok-stok yang ada, so kami boleh clearkan stok yang agak banyak, dan itu menyelamatkan situasi sehinggalah keadaan dibuka pada MCO 2 tu, baru kita mula boleh start susun balik bisnes. Jadi itu antara di samping kesan-kesan negatif yang ada, di sudut lain ada juga beberapa jenis bisnes yang mendapat pulangan yang berganda akibat daripada pandemik ni sendiri. Sebenarnya ada dua-dua lah. Itulah rasanya nak jump kepada Kak Zahira ni. Oh, by the way, mungkin ada daripada antum yang tak tahu, Ustaz Fazil juga merupakan pengurusi kepada Persatuan Penerbitan Al-Quran Malaysia. So Ustaz kiranya itulah chairman of the penerbitan Quran lah. Mungkin ramai yang masih tak tahu kan. Okay, kita jump kepada Kak Zahira sekejap. Kak, Ustaz kata tadi some of isu dengan penerbitan, ada some industries yang hit. Dan kalau kita tengok McKinsey punya kajian, antara 5 yang selain daripada manufacturing, travel, transportation, education juga sebenarnya hit the worst ketika pandemik ni. So macam akak banyak dalam education and tentang I Love Quran ni banyak, dan juga Khadijah Learning Center pun banyak berkisar education. So what exactly your challenge for this past 2 years? Memang betul lah challenge kalau nak kata in the education field, sebab we are used to, sorry campur English pula sebab kita dah biasa kita dah biasa dengan sistem sekolah bersemuka. Jadi memang semua orang macam apa ni online. Cikgu semua lagilah cikgu. Kita sendiri pun sebelum ni tak pernah pun guna Zoom lah, Google Meet semua. Yang benar mungkin masa zaman overseas call mak guna Skype kan. Tapi teknologi tu dah jauh berbeza dan kita memang tak biasalah dengan banyak benda tu. Apatah lagi when you have a team dan nak kena upgrade kan skill semua orang dalam team tu dan nak kena bagi diorang buy in. Kita kena
kita kena berubah, kita kena terima teknologi baru ni, kita kena untuk anak murid kita kena change. We have to change the way and our mindset about mengajar ni kena face to face je. So rasanya paling besar sekali challenge adalah tentang convincing manusia-manusia yang berada bersama kita kan bahawa kita perlu berubah, sebab sebagai manusia kita memang tak suka berubah. Kita lagi selesa lah dalam apa yang kita dah biasa kan. So itu nombor satu lah, paling mencabar untuk convincekan team members bahawa we need to change. Tu nombor satu. Dan nombor dua, untuk awal I think financially alhamdulillah fear that kalau kita tak berubah ni kita akan memang badly hit lah. Tapi alhamdulillah dia sekadar fear lah. Alhamdulillah tak jadi teruk sampai affected financially. Malah alhamdulillah we were able to grow. So kalau tengok education pun mana yang cepat-cepat masuk dalam online. Contoh macam Outschool kan, dia dah jadi unicorn dekat Silicon Valley. Online punya classes. So itu challenge utama tu adalah untuk bawa kita punya team lah, bahawa kita kena reinvent ourselves, we have to learn new skills, we have to this. Dan untuk siapa, bukan untuk orang lain tapi untuk anak murid kita yang memang kalau siapa-siapa cikgu memang dia akan sayang anak murid kan, dan dia akan sanggup lah sebab jiwa pendidik tu kan. So tu challenge paling besar lah untuk kami dalam bidang education ni. So and how your team responding? Was it like ada rebellious ke, ada yang macam resistant nak change ke, or they just ride with the tide lah, kira okay saja? Awal tu dia macam fear jugalah, fear kan, diorang macam apa yang kita kena buat, macam mana kita nak buat. So bukanlah dia, alhamdulillah tak adalah yang rebel langsung tak nak buat, but they had to learn new things lah, and we have to learn together. Kena bagi resources, bagi contoh, okay ni example kita boleh buat, let's try this method and then try and error. So I think kudos lah dekat tim guru-guru kita orang, diorang memang try and error. Oh ni tak boleh, ni lagi bagus, oh kita tukarlah sini pula. So banyaklah yang belajar sepanjang tahun lepas. At the same time, challenges for them is ada ramai juga yang experience burn out lah, sebab kadang kelas online ni memang cikgu kena mainkan peranan yang lebih kan, kena nak cari bahan lebih, kena lebih engaging. Sebab kalau depan muka kita boleh nak sembang, pergi sentuh anak murid tu tertidur ke apa. Ni kalau depan macam ni panggil Salwa tidur ke, Salwa dah selamat tinggal macam tu kan. Lepas tu nak kena call parent pula, parent kat kerja. So that is a big challenge lah for the team, untuk diorang and us to manage the motivation dalam mendidik anak-anak ni lah. Yalah, nak bertukar tu bukan susah. Sebenarnya nak pergi ke Amar pula. Thank you Kak Zahira, because I think untuk Amar dia punya challenge tu bukan setakat team dia kena adapt kepada online, dia terus adapt totally different things. But before I go to Amar, kepada semua yang ada dekat sini pada malam ni, any kind of questions, just drop it dekat bahagian chat di bawah ni, kerana nanti kita akan jawab juga. Ini kita nak buat sebanyak yang mungkin interaksi dengan siapa saja yang join pada malam ni. It's not only between us four, tapi dengan semua antum-antuna semua, boleh je bagi soalan dekat bahagian chat, kita akan pick dan kita akan discuss ya. Okay, now kembali kepada persoalan yang pertama tadi tentang challenge, balik kepada Amar. Okay Amar, we all know you have a very big challenge when it comes to, yalah, asalnya memang Arba kan, everyone knows waktu dapat award and everything is all about Arba travels and tours. So with COVID, how do you feel? What happened? I feel excited actually. Can I start with something yang bila panggil Kak ke apa? Kak Salwa? Kati, it's open. Boleh. I also call Kak Zahira because I Okay. Contoh masa Kak Salwa sebut tadi, we got award Arba Travel. Actually there's a few things. I would like to start with few things yang memang banyak menipu businessman. Antaranya adalah awards, antaranya adalah networking, antaranya adalah jumlah pekerja. This is few things yang
selalu memberi signal palsu bahawa bisnes itu sedang berjaya. Sedangkan kalau anda nak buat bisnes, kalau akhwat nak buat bisnes, the only thing that matter adalah finance. Adakah your sales is growing? Adakah your profit is growing? So terlalu ramai, bukan saja di kalangan akhwat, tetapi ramai orang lah mula merasakan bahawa dengan bisnes maka saya perlu mencari lebih banyak fame. Saya perlu rasa bila kena ada banyak networking. Adakah benda itu salah? Tidak, but that is not progress. Dalam bisnes, progress adalah sejauh mana kita berjaya membanyakkan kita punya wealth generation yang berlaku. Sama ada untuk kita, untuk syarikat ataupun untuk kita punya staff. Itulah hakikat bisnes yang jangan kita pernah lupa dalam apa keadaan pun. So what happened dalam Arba Travel ni? So we started Arba Travel 2014. I think it's a wonderful story untuk saya yang tidak pernah bercita-cita nak jadi businessman. Saya bila habis degree, cita-cita saya masih lagi tak ada cita-cita. Saya masih lagi macam rasanya akan jadi pensyarah kot. Tapi entah macam mana, saya ni accidental entrepreneur lah sebenarnya. Dan memang waktu tu saya fikir saya nak cari duit sahaja, and then we start Arba Travel. There's a lot of story behind that. But then towards the end, sebelum COVID tersebut, bukan the end lah, towards the end, I mean between waktu nak start COVID tersebut, suddenly episod 2 minggu yang berlaku, for us we look at as a 2 minggu atau few weeks lah, 6 weeks, sorry, bukan 2 minggu, 6 weeks. Benda ataupun syarikat yang telah dibina selama 6 tahun lebih kurang, 6 tahun, we should get 100 million in revenue in 2020. Bursa Malaysia dah panggil lah kita untuk prepare for IPO. Kita ada company di 4 negara, and suddenly within 6 weeks, Tuhan nak cakap, semuanya sebenarnya adalah kerana Tuhan, and then Tuhan tarik je lah bila-bila dia nak. And it becomes zero. So that is an interesting episode dalam kehidupan saya. Dan yang menariknya juga, dalam 2 minggu kita berjaya cari ruang bahawa kita tahu dalam COVID ni ataupun dalam mana-mana krisis akan ada orang yang makin miskin dan akan ada orang yang makin kaya. So orang yang makin miskin ni adalah orang yang duduk dalam travel lah. Orang makin kaya adalah orang yang duduk dalam teknologi dan online. Maka kita berpindah daripada industri yang paling being affected by COVID to the most beneficial industry lah disebabkan COVID. So I would say that kalau kata cabaran half of dalam episod saya personal, separuh episod dalam untuk COVID ni adalah cabaran, separuh lagi adalah hadiah dari Tuhan lah. And now kita growing like crazy. Kalau tanya kawan-kawan kita pun, tentu kita ada Husaini dekat sini yang buat coffee. Baru-baru ni saya banyak duduk dengan entrepreneurs kat luar, and when they know how Siasas Coffee growing within 12 months, for them that's a wonderful story lah. Dia tanya siapa, dia tak boleh imagine yang kedai kopi, not kedai pun, jual botol kopi saja can grow like that. So that is konteks yang ada. Saya terlibat sedikit dalam Siasas Coffee, membantu apa yang boleh. So itulah cabarannya. Kesan yang paling besar yang mungkin saya boleh kongsi adalah the psychology. Saya rasa kalau saya tak cepat, ada dalam saya 3 hari ke 4 hari saya deny. Saya masih ingat Februari saya deny bahawa I think this is just another flu. COVID ni tak ada apa-apa pun. Nanti at least 2-3 bulan, waktu tu kita ada a lot of cash dalam kita punya bank. Kita rasa within 12 months pun kalau tak ada sales kita boleh cover. Tak ada masalah. But then kita deny yang kita, can you imagine bila we are growing macam tu? So perasaan tu macam apa kadang tak berpijak di bumi yang nyata kan. Sebaik datanglah COVID, honestly sebaik datang, Tuhan rendahkan balik kita punya ego tu. Dan waktu tu saya deny, saya kata no, we can do it, we should go lagi benda ni. After few days saya rasa no, perlu buat decision yang betul for business, sebab business ni nak bagi ramai orang makan. Kalau kita tak cepat ambil decision waktu tu, memang habislah. So kita decide untuk, waktu saya sebahagian daripada Arba Travel masuk kepada satu company yang kita invest, sebahagian lagi buat coffee, sebahagian lagi buat Yeza dan sebagainya. So terpaksa ubah banyak benda lah waktu tu. It's not, bukan semua story dalam sepanjang few months tu cantik, tapi I guess sekarang ni
kalau saya boleh tengok balik, it's a good episode lah, terutama untuk saya yang muda, banyak belajar. So itu saya punya cabaran lah kalau saya ingat. When exactly the call being made? The call? The What call call again? to change terus ni daripada Arbah ni travel ni terus ke Yeza, yalah, ke Coffee, ke Yeza dan sebagainya. When was that? 14 Mac 2020. So I still remember, kita tahu Arbah Travel tahu COVID ni awal. Waktu tu WHO tak cakap lagi pandemik. So tak ada lagi, kalau siapa ingat kita start PKP 18 Mac 2020. So kita tahu COVID tu berlaku adalah dalam awal Februari ke akhir Januari. Sebab kita buat luar negara, travel banyak luar negara. So kita tahu border ditutup. So first yang ditutup China, kemudian Korea, kemudian Europe dan sebagainya. Dan kita perasan, this is something yang sangat-sangat dahsyat lah. So waktu tutup China, kita rasa macam, ini China punya isu saja, takkan efek lain. Bila Korea tutup, tak apa, ini Asia, okay, we can move our customers to Europe. Bila Europe tutup, kita kata lagi tak apa, nanti nak summer, bila summer nanti bakteria ni akan matilah. Waktu tu even scientists and doctors pun tak tahu benda ini sangat besar lah waktu tu, tak keluar lagi, WHO pun tak keluar lagi. And then 14 Mac saya ingat hari Sabtu petang, kita dah buntu. Waktu tu saya dalam sebulan, setiap hari saya datang office dalam 6 pagi hingga 12 malam lah. Bukan saya saja dan kawan-kawan lah. Dan hari Isnin sampai hari Ahad untuk selesaikan masalah kita orang lah. I think for 6 weeks kita buat macam tu. 14 Mac tu dah macam buntu sangat, kita kata. We have only 2 weeks je lagi. Nak buat apa ni? Travel dah tak ada. So hari Sabtu saya lepak dengan kawan saya nama dia Wan Aizuddin. And then dia suggest, dia kata we have something dalam Arbah Travel ni, iaitu kita ada satu software yang kita bantu untuk kita jual guna WhatsApp. So why not kita businesskan benda ni? Business tu lah yang nama dia Yeza. And suddenly the secret recipe behind Arbah Travel, yang sebab Arbah Travel dulu naik tu, kita bagi dekat orang lain, and now thousands of merchants berjaya dibantulah during this pandemic. Wata'awanu 'alal birri wat taqwa. Membantu. Memang kena betul lah tema dia kan. Ustaz, macam mana Ustaz? Dengan perkongsian Ammar tadi. Menarik. Ada nak tambah tu? Dia punya bagaimana within, tak adalah nak kata within few seconds lah. I mean dia of course lah dia buat macam-macam due diligence for 6 weeks, but kita tengok betapa early-nya dia preparation dia, dan dia boleh terus move on kata orang walaupun tengah di peak. So kalau macam minta maaf ya. Dia anak yang paling bongsu. Mak-mak dia memang macam tu kalau berforum. Apa tadi? Dah lupa dah mak dia. Okay. Kalau Ustaz sendiri kan, Ustaz melihat bagaimana apa yang Ammar cerita tadi, betapa yalah challenge tu datang, tapi dalam bahasa yang sama it's a gift from God. Maknanya ada hadiah lain yang Allah nak bagi. So kalau dalam perjalanan Ustaz, penerbitan Ustaz ni, apa yang Ustaz rasa transformasi yang berlaku lah dengan adanya hikmah daripada COVID ni agak-agaknya? Pertamanya anak nak sebutkan bila dengar cerita Ammar ni, inilah kekuatan atau dinamika anak muda sebenarnya. Orang bisnes ni bila dia masuk bisnes dalam keadaan passion, maksudnya dia memang minat, memang nak buat, dia nampak. So jarang kita tengok mereka give up. Satu yang pertama, yang semangat. Yang kedua ialah teamwork. Di Arbah sebelum ni anak tengok dia orang ni, dia kumpul all the talents. Semua orang yang hebat-hebat daripada seluruh negara lah, tak silap anak, ada kat situ. So that kita rasa, walaupun kita tak tahu inside story macam Ammar sebut ni, tak tahu. Ini first time dengar lah kan. Kita rasa mereka boleh buat sebab mereka pernah buat satu benda yang yalah, travel agency ni satu bisnes biasa je. Actually, bisnes biasa. Maknanya Ana pernah terlibat dengan board director travel agency. Sekarang pun ada lagi orang baik masuk. Tapi kita tak ada idea. Tapi bila Ana tengok Arbah buat travel. Tetapi lain-lain dia punya cara dia. Sebab apa? Sebab ini cara orang muda berfikir dan dunia mereka.
So bagi Ana, selepas pada Ana tengok anak-anak muda, terutama dalam 5 tahun, mungkin 10 tahun lepas lah, bila Ana dah mula fikir untuk macam retire, nak berhenti. Actually Amar pernah datang ke pejabat Ana. Nak ingat lagi tu. Ingat lagi dia lontar Kan, satu idea. banyak Dia rahsia terbongkar ni malam baru ni. balik daripada beberapa kursus. Jadi Ana ni orang lama. Selalu orang datang, dia salah faham dengan Ana. Dia duk ingat Ana ni ada ilmu bisnes. Dia datang nak cari bisnes dengan Ana. Ana ni orang dakwah, orang tarbiyah. Ana beriman seperti mana yang Amar sebut tadi, ada di apa ni, Allah mengatur. Ana serah diri Ana untuk dakwah, tapi Ana buat bisnes dan bisnes Ana berjaya. Dan Ana sangat terasa sangat, in tansurullah yansurkum yuthabbit aqdamakum. Jadi dengan satu buku saja Ana tulis, Kamus Adik, it's already sold about 1.2 million. Itulah yang bawa Ana. Jadi bila orang datang tengok Ana, dia nampak macam berjaya. So Ana tak tahu macam mana Ana sampai ke atas. Dia pergi kena cari guru lain. So dia cari guru lain, dia jumpa, dia datang, dia kata, Ustaz boleh berehat, Ana boleh uruskan. Tapi oleh kerana Ana ada harta tu je Ana ada, jadi Ana kata tak boleh lah. Ana, kalau Anta ambil ni, Ana nak buat apa? So dia jump tu, dia pergi tengok benda lain. So dia make it happen. So I'm very happy because Ana tengok dunia hari ni sudah berubah. Dan Ana mungkin kerana Ana dikelilingi oleh orang muda, Ana orang yang sangat percaya bahawa ilmu-ilmu baru ni, Ana selalu sebut, mungkin dengan Amar pun nak sebut, dengan Aisyah Muharrikah, Ana sebut, kalau Ana nak jadi jutawan memakan masa mungkin 25 tahun, 10 tahun lepas, ataupun mungkin Ana rasa antum dengan cara antum, dengan dunia antum ni boleh 2 tahun pun. Dan Ana tengok Arba berapa tahun dia, dan tengok dia buat kopi, tengok dia sentuh. Jadi Ana pernah tulis dalam Facebook Ana kata hari ni orang-orang bijak, orang yang pandai, ada ilmu, dia macam zaman dulu, raja zaman dulu yang setuh emas tu semua jadi emas. Bayangkan influencer, dia pergi ke satu tempat, dia ada follower berjuta, so dia cakap je kat situ, esok tu orang follow orang ni begitu banyak sekali. Jadi Ana lihat apa yang berlaku di Arba, Allah mungkin menguji, tetapi Allah memberi satu bahawa ketahanan dalam bisnes. Macam kami 30 tahun dalam bisnes, kita ada satu benda yang paling asas, iaitu orang kata naik pun tidak tinggi, jatuh pun tidak ke bawah. Maksudnya kita ada sustainable punya ni untuk bertahan. Tapi anak muda hari ni dia memang, dia punya cepat dia naik. Yang dia kena belajar ialah ada satu masa dia kena jatuh. Dan itu Ana tak sangka berlaku awal kepada Arba lah. Tetapi it happen, dan Ana lihat macam mana dia manage dia punya situasi itu. Alhamdulillah, Ana insya-Allah membantu. Dan kalau tanya Ana sebenarnya bila memilih dakwah dan bisnes, Ana memang shape Ana punya company tidak besar. So that Ana boleh tinggal keluar negara separuh daripada setahun tu, Ana berada di luar dan tidak berada di dalam. Jadi bisnes tu berjalan dengan Ana tidak ada di situ. Jadi bila Ana berhenti daripada Ikram 2010, dulu Ana full timer, 2010 Ana baru start masuk, dan pada masa itulah Ana mula nak belajar. Ana masa tu ledakkan 2014 Ana masuk kelas online, Ana paling tua sekali. Orang yang mengajar Ana tanya, kenapa Pak Cik datang sini? Ana kata Ana nak belajar. Jadi sebab itulah Ana rasa very interesting. Bukan saja dalam dakwah kita berada dengan anak muda, dalam bisnes pun Ana tengok model bisnes baru is not about apa bisnes yang anda buat. Anda jual pen baju ke, klip kertas ke, tak ada masalah. Tetapi ilmu bisnes macam mana nak jual dan sampaikan kepada sasaran, it will make you millionaire overnight sebenarnya. Itu yang paling penting sekali.
Tu kata Anak tak risau, anak muda ni, anak tak risau. Ustaz tak risau Kita ada makin bertambah ni audience pada malam ni. Terima kasih kerana join. Kita ada banyak juga soalan, tapi ada soalan pertama ni. Soalan yang bukan pertama, soalan yang agak menarik ni, tapi dia tanya dekat Amar. Macam mana boleh dapat nama Yeza, dia kata. Oh, Arham, macam mana boleh dapat Yeza? Pertama sekali itu sebab waktu kita kecil-kecil kita ada selalu guna jargon-jargon yang waktu sekolah je lah kita guna kan. Salah satunya adalah Yeza. Yes. Kita pun masa nak mengimbau balik, so kita membawa lah. Cuma yang kita rasa waktu tu adalah Yeza ni satu brand yang pendek, boleh disebut oleh banyak lidah dan antara sejumlah kecil perkataan yang kalau disebut ia akan datang dengan emosi. Yeza ni tak ada orang boleh sebut dengan emosi sedih kan. Wow, gitu macam wow gitu lah. Yes, macam wow. Sejak saya kita rasa brand tu is a good brand lah. Untuk saya awal-awal saya rasa pelik sikit. Saya yang cadang dan kita undi ramai-ramai dan setuju. Saya sendiri rasa macam pelik dan malu waktu tu. Sebab kita guna waktu tu untuk sekolah menengah. Saya rasa macam kelakar lah company yang kita nak grow jadi besar. Ada dia punya memori kecil-kecil. Tapi bila dah lama-lama Yeza ni jadi something yang untuk orang lain mungkin, kalau saya tengok kawan-kawan saya tak tahu dalam ni macam mana. Yang lain rasa macam that's a good brand lah, terutama sebab dia pendek. Okay, terima kasih kepada, itu adalah menjawab soalan. Ada ni soalan juga daripada ni Ukti Faizah kita, tapi nanti kita akan jawab sekejap lagi kerana I will go to Kak Zahira first. Tadi Ustaz dah cakap pasal ialah dakwah dan tarbiyah, bagaimana dia start dengan Kamus Adik terjual 1.2 million copies, okay. Makan tak habis lah kata orang. Betul Ustaz? Makan tak habis? Dah habis dah. Habis dah? Dah habis dah. Okay, Ustaz masih utang kita orang nasi Arab sebenarnya. Okay, nanti kita akan settle lepas ni, belakang tabir. Tapi untuk Kak Zahira, Kak Zahira macam mana you, tadi kita tahu Kak Zahira cakap nak transform ketika ni banyak dengan masalah ni lah, bagaimana daripada offline nak jadi online. Dan kalau kita tengok tadi Ustaz kebetulan sebenarnya I believe it's ditakdirkan Allah ketika datang tu dah dekat Ramadan, dia memang nak bagi hadiah pada Ustaz. Dan macam situasi Amar pula, dia bertukar terus ni, daripada ni dia tukar kepada benda lain. Tapi macam Kak Zahira ni different sikit. Dia tak bertukar tapi dia grow pula. Walaupun business tu hit pada keadaan yang sangat kata orang susah lah. So how do you see the transformation waktu tu? Adakah akak jangkakan dia akan grow ke atau sebagainya? Bagaimana? Terima kasih Salwa. Sebenarnya sebab mungkin kita membaca macam mana trend luar negara, kita melihat rakan-rakan kita dekat luar negara, diorang share macam mana kelas-kelas anak-anak dia dekat luar negara kan. So daripada situ kita sendiri sebagai founder, kita tahu this is possible. Cuma macam mana kita nak yakinkan team members kita that this can be done, we can do this as well. So Alhamdulillah dengan sokongan team members lah, memang we have really good team members dalam I Love Quran, dalam Khadijah Learning Center. So even Khadijah Learning Center baru ni ada report card dengan parents kan. Even parents puji compare dengan sekolah-sekolah lain yang yuran jauh lagi mahal daripada kita orang dan jauh bertahun-tahun lagi established. Diorang kata kelas online KLC memang paling best lah sebab anak dia ada banyak-banyak sekolah. Sebab ramai anak, so dia banyak-banyak sekolah. So dia compare lah sebab kita hantar bahan kat rumah. Lepas tu parents rasa value lah. So we try to mix the blended of some touch with hantar barang kat rumah, jumpa dekat bawah lobi rumah je. dan the online experience. And from there, disebabkan we have that strength and niche both for I Love Quran dan KLC. Daripada situ kita dapat reach more parents lah. Dan contoh untuk I Love Quran, bila ada parents yang dapat masuk tu, dia suka sangat. Bukan parent pun, nenek. Dia nampak anak dia, cucu dia umur 4-5 tahun. Dia kata, boleh cucu saya belajar ni dengan I Love Quran. Macam mana boleh belajar ni? Ya Allah, saya tak boleh percaya dia boleh belajar surah Al-Qadr online satu kali, tak sampai sejam pun satu sesi.
Tapi anak cucu dia boleh cerita, oh surah ni cerita apa, dia sembang dengan nenek dia pasal syurga, pasal pengajaran dalam tu. Sampai dia cakap, kenapa Shah Alam tak ada I Love Quran? Saya nak buka I Love Quran dekat Shah Alam. Lepas tu dia ni grandmother with a lot of connections lah. So dia pun bawa saya pergi Perpustakaan Negeri Selangor. Dia jumpakan saya dengan pengarah Perpustakaan Negeri Selangor. Dia cakap, perpustakaan kan kena sokong program ni, kena buat. So daripada situ, dan Perpustakaan Negeri Selangor pun most of their education providers yang lain belum dapat grasp lagi online ni, macam mana nak buat kelas online. Dan alhamdulillah kita awal dekat Malaysia antara yang dapat teknik macam nak engage budak-budak online. Yelah daripada pembacaan, dan kita tengok macam mana luar negara buat kan. So daripada situ kita pun dapat kontrak dengan Perpustakaan Negeri Selangor, dan kelas-kelas online kita memang dapat sambutan yang baik lah, sebab unfortunately giants cannot move quick. So contoh macam KPM, ada cikgu yang sangat bagus, sangat dedikasi, dia belajar sendiri, dia buat kelas online. Tapi ada juga guru-guru yang tak kau lah budak-budak jadi apa kan. Aku tak kuasa nak buat apa, dah panggil ke, dah ni, dah suruh pandai korang lah, korang tak nak belajar, aku pun tak nak. Jadi di situ kesian lah anak-anak. So bila ada parents yang dapat satu opportunity untuk anak-anak dia dapat belajar walaupun online, but still they can get the content. So kita buat kelas-kelas macam speech and drama. So anak-anak seronok belajar Procreate, macam mana nak lukis barang online. So we engage them with the tools yang suitable untuk diorang online lah. So itu yang seronok lah. Seronok bila tengok kita boleh berkembang, even dapat student daripada luar negara. Sebab contoh Islamic classes yang anak-anak Malaysia di luar negara pun sangat berminat, dan tahun lepas first year kita orang buka licensing for I Love Quran, dan briefing yang first tu ada orang datang dari France, daripada Jepun, daripada Singapore, banyaklah negara yang join. Mungkin sebab orang lain belum sampai advance teknologi dan engagement dalam kelas-kelas Quranan. Saya punya cerita ni bercampur-campur, I Love Quran dengan KLC bercampur aduk. So can I kalau nak kata bukanlah wrap up, tapi dalam in a nutshell-nya, maknanya COVID-19 ni juga adalah blessing in disguise for KLC dan juga I Love Quran lah, it seems. Betul. Sebenarnya kalau macam Ustaz Fazil kan, dia kata saya memang dah infakkan diri saya untuk dakwah, untuk jalan Allah kan. Dan kalau untuk Ammar pula, business is about finance. Kalau saya, business is bukanlah business. Dua-dua I Love Quran dan KLC are both social enterprise. Sebab saya tak pernah lah ada cita-cita. Masa zaman sekolah menengah dulu, cita-cita nak jadi macam Syahidah Tina Khadijah lah, business kan. Tapi bila dah kerja semua, kita sedar jiwa kita jiwa kemasyarakatan lah. Jadi kita macam tak yalah dah ni bisnes-bisnes semua ni, tak apalah kita buka rumah anak yatim ke apa macam tu. Tapi kita tak sangka, macam Ammar juga tak sangka kita dalam bisnes, nombor satu, nombor dua, tak sangka kenapa aku dalam education. Sebab langsung lah tak pernah nak fikir nak jadi cikgu, nak buka sekolah, semua tu memang tak ada lah. So untuk KLC ni pun mula kita buka I Love Quran, itu pun suami yang buka sebenarnya, Faiz buka. But then we had very good reception daripada parents, so seorang leave, saya lah leave sebab he's the breadwinner kan. Bila dah lepas beberapa tahun buat masters education, saya macam Salwa suka belajar, dah ada 2 masters juga kan, geng lah kita Salwa, geng belajar masters ada 2. So saya buat masters education, saya baca jurnal-jurnal kan semua, macam kenapa education kita macam ni, ya Allah kenapa education kita macam ni. Tapi saya macam insaf lah, sudah aku tak nak buka sekolah lagi dah lah, aku tak minat sekolah. Lepas tu aku nak buka kan, sorry ni dengan Ikram kan, Ana kenapa Ana dalam bidang education tukar jadi Ana hantar. So masa tu insaf lah, tak nak buka. Memang dalam perjalanan bisnes ni, dalam perjalanan I Love Quran dan Khadijah Learning Center, memang banyak sangat munajat dan berbicara dengan Allah. Ya Allah kenapa letak aku kat sini, ya Allah kenapa aku kena buat benda ni, aku nak cakap benda lain. Ya Allah aku tak nak buka sekolah lagi dah, aku tak nak buka KLC ni, aku tak nak buka, aku tak nak. Saya pergi pejabat Muslim, saya cakap buka lah sekolah single sex, there's a lot of benefit bla bla bla, buka macam ni. Unfortunately they said no, kita memang dah buat research, tak nak lah sebab memang tak ada market. So saya pun macam okay.
dalam tak nak ada orang datang kat saya. Tak apa kak, akak tolong finance dengan marketing je. Saya run semua. Tapi jodoh kami tak panjang. Dia pergi, saya kena teruskan lagi. Tapi alhamdulillah lah kita ada team members yang bagus. So message dia kat situ, contohnya KLC 3 tahun pertama memang defisit sampai up to 14, 15k, 20k sebulan pun ada. So setiap bulan kena carilah funds kan. Alhamdulillah tahun lepas COVID tu dah, this is the first year KLC dah tidak lagi defisit. Disebabkan COVID, disebabkan kita cepat-cepat opportunity untuk buat online class yang menarik untuk anak-anak. That has been very very helpful for us lah. Termasuk I Love Quran jugalah, online classes ni banyaklah opportunity kat sini. Masya Allah. So, okay guys, walaupun kita baru tak sampai sejam bersiaran, tapi dengar from the sharing setakat ini, ke semua panelis sebenarnya melihat COVID sebagai actually hadiah daripada Allah. Kerana daripada situ mereka sebenarnya grow dengan lebih besar. Ya. This is one perspective that I honestly sebagai moderator yang tak ada bertanya lebih banyak sebelum pre-session ni, I was quite impressed lah sebabnya this is evidence actually, evidence daripada Allah yang kalau kita la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid kan. Maknanya bila they take the challenge, they absorb it, they turn this pandemic into something yang lebih beneficial actually. So antum semua boleh dengar dan lihat. But before kita go to the last chapter tentang what to do, ada 2 soalan ni yang lebih kurang sama daripada orang yang berlainan. Satu daripada Tengku Syarum, but I think both soalan ni boleh bagi pada Ammar lah Tengku Syarum cakap selain daripada Yeza dan juga Celsius Coffee, apa lagi area business yang Arba terlukai? And there's another questions from Uti Faiza. Silap, orang lain. Uti Aziah. Dia tanya, adakah keadaan pandemik sekarang kalau kita lakukan pelbagai bisnes macam yang Arba tengah diverse sekarang kan, ada a few businesses kan. Adakah itu langkah yang bijak? So yeah, maybe Ammar boleh cerita sikit Ammar? Okay, saya adalah orang yang dalam bisnes fokus mengambil mazhab bahawa kita hanya perlu ada satu bisnes sahaja dan bisnes itu harus besar. So itu adalah saya punya style dalam buat entrepreneurship. Bukanlah maksudnya style banyak bisnes itu tak bagus, tapi itu adalah style yang saya selesa. Saya pernah ada seorang ni bertanya kepada saya dalam 3-4 years back, bila nampak Arba growing, dia tanya, tak nak ke buka bisnes lain? Saya cakap, kenapa nak kena buka bisnes lain? Di sini di tengah nak besar. So I think first we have to appreciate that there are few types of businessmen atau entrepreneurs, and one of that adalah mereka yang suka fokus kepada satu bisnes saja. Dan saya adalah orang yang sedemikian lah. Okay. Jadi soalan daripada Pakcik Tengku Syarum, Dr. T kata, macam saya nak cerita ni sebab saya suka buat satu bisnes. We have to understand yang Arba as a group, sebenarnya kita ada satu bisnes, kita ada satu projek besar. Itu yang kita nak buat. Okay. Dan setiap bisnes itu, walaupun orang nampak macam tak berkaitan, tetapi dia adalah mengambil resources yang sama sahaja. Itu yang pertama. Kedua, kalaupun ada bisnes yang berbeza, kalau perasan tiba-tiba ada Arba Celsius Coffee, tiba-tiba ada lain ni, dia adalah keadaan je. Kalaulah Tuhan tidak menghantar COVID, nescaya kita tidak buat keputusan yang sedemikian lah, sebab kita nak survivekan ramai orang sahaja. Dan kalau perasan keputusan kami, so mereka yang terlibat kepada Celsius tidak boleh terlibat kepada dengan lain lah. So if you want to focus on with Celsius, you shouldn't focus on Yeza. If you want to focus on Yeza, you should go out from Arba Travel. So that is our decision dalam lah. So we have a meeting, I think early this year among leaders. We have 10 leaders dalam Arba ni, and kita decide you have to choose. So that is how we build a big business. Itu adalah understanding yang saya nak bagi.
Untuk spesifik soalan Dr. T, apa lagi area ini macam korek rahsia lah. Sikit je, Kita ada, banyak Dr. T tanya. Kita ada sikit education, kita ada kedai makan, kita ada beberapa lain. Tetapi kalau saya personally, saya rasa saya ni ada Yeza sajalah. Begitu. Itu minta maaf, maksudnya memang kalau semua orang kenal saya pun, saya rasa family saya pun tak tahu saya ada bisnes apa ke. Yang sebenarnya tahu saya ada bisnes lah. Okey. Untuk menjawab spesifik Mufti Faizah, boleh minta nasihat buat bukan? Soalan Tadi ni. tanya yang pasal Siapa tadi? banyak Aziah. Okey. Adakah dalam keadaan pandemik melakukan pelbagai bisnes adalah langkah yang bijak? Sebenarnya tidak. Kalau kita adalah orang yang kita hanya perlukan satu bisnes saja sebenarnya untuk survive. Bila kita concentratekan kita punya resources, actually kita boleh concentratekan kita punya risk. Buat bisnes ni, dia ada risk. Risk dia adalah paling general, kebanyakan orang buat bisnes tak berjaya. Kalau kita jumpa 10 orang yang buat bisnes, anggap je lah 9 tu miskin, 1 je berjaya. Kalau jumpa doktor, 10 orang, anggap je lah 9 doktor kaya, 1 tak kaya. Bisnes terbalik. So, sedangkan persepsi orang, jumpa bisnes tak akan kaya, tak. Jumpa 9 orang bisnes, 10, 9 akan miskin, 1 je kaya sebenarnya. Okay. Bila kita faham ada data yang sedemikian, kita tahu bahawa the best decision adalah memfokuskan kita punya resources, risiko dan concentratekan ia. So, respon mudah saya adalah tak bagus buat pelbagai bisnes, terutama dalam keadaan pandemik. Right. Terima kasih Amar. Ustaz setuju tak? Ana setuju. Ana suka buat banyak bisnes. Tetapi Ana buat bisnes satu je. Sampai orang tanya, Ana fokus satu, iaitu publication. Sebelum publication tu Ana jual buku. Jadi bila along the process dalam production buku ni, kita tengok menerbit buku adalah satu bisnes yang paling boleh kita kawal dari sudut keuntungan. Macam Amar sebut. Orang tengok ada kedai buku. Besar kedai buku dia. Tahu tak dalam tu ada 500,000 juta. Hujung tahun dia dapat berapa? Tak tahu untung berapa. Tapi ada kedai kecil je. Kedai pun tak buka. Ada mesin type apa semua. Tapi dia produce buku. Semua satu Malaysia buka buku dia. So jadi Ana berpindah daripada menjual buku kepada penerbit buku. So di situlah kita dapat keuntungan dan kita boleh pilih buku apa yang kita nak terbit. Bukan kita yang menentukan. Kalau kita ambil buku orang, kita tak boleh ambil satu. Kita kena ambil paling tidak 5 biji. Bayangkan satu kedai. Kalau buku akademik, ada Preston, Sasbadi, Longman, Fajar Bakti. Sejarah, buku sejarah tingkatan 5. Satu buku 10. Berapa 40 buku. Sure tak habis semua. So dia apa akan jadi buku ni tahun depan? Kan? So anak close semua tu, everything, 200-400 ribu. Anak pindah, anak fokus kepada publication. So dengan publication tu anak dapat. Dan anak cuba buat benda-benda lain sebab anak minat. Cuma sekarang ni, bila dah umur 56, dah duduk dekat UPE, Ana decide untuk buat orang kata plan persaraan untuk grow kan bersama dengan Amar dan Mubin dan sebagainya untuk lahirkan business-businessman dengan idea kita, pengalaman kita. Macam soalan tadi, F&B sekarang ni, ini time F&B. Di Kelantan Ana balik baru ni, lepas pandemik, kedai tubuh macam cendawan. Pelik orang Kelantan ni, dia modal banyak ke maknya. Jadi buka dan semua penuh, orang nak lepas gia 2 tahun. So tapi kita kalau kita bisnes, kita kena fikir jangka panjang sebab ada yang buka 6 bulan tutup. Sebab tu idea macam Celsius is very good because dia tak buka kedai. Dan dia fokus kepada marketing, production and marketing. So sekarang ni bagi orang baru nak start bisnes, jangan fikir pasal kedai.
Jangan fikir kedai. Kalau perlu buat centralized cooking atau production, kemudian buatlah networking. Memasak Sabela. Banyak jenama-jenama yang menggunakan sistem agensi, termasuk ukti kita Tasnim kan. Dia ada beribu ejen dia. So gunakan mereka. Kita tak payah bayar sewa kat dia. Kalau kita buka kedai, kita kena bayar sewa, kita kena ada pekerja dan sebagainya. So sebenarnya hari ini anda nampak bisnes lebih interesting, cuma bisnes baru memerlukan ilmu. So siapa nak bisnes kena pergi cari mentor. Mentor-mentor terkini lah, jangan mentor lama macam mana ni. Mentor lama ni dia nyala tu tak berapa nak kuat. Jadi cari mentor baru, dia boleh bawa laju. So ada soalan yang kata bagaimana nak bisnes baru. F&B very good. Boleh masuk F&B, tapi mesti kena buat bisnes model yang baik. Anda nak bagi contoh. Bisnes yang biasa tapi dibuat dengan model yang luar biasa. Oyo contohnya. Oyo very good idea. Maknanya dia sekarang ni ada 44,000 hotel di all over the world. Oleh seorang budak muda daripada India. Itu je. Dia start dengan satu hotel. Begitu juga dengan DIY. Begitu jugalah dengan benda-benda yang lain. Yang kita nampak sangat mudah tapi oleh kerana dia buat distribution, buat sistem. Sistem tu yang penting. Saya rasa Yeza ni yang mahal dia, sistem dia. Begitu juga Arba. Kenapa rahsia dia yang dia tak keluar lagi tu? Rahsia Arba tu ialah pada sistem dia. Kalau tradisional ataupun cara biasa seperti Andalusia, dia dah reach 100 million. Tapi dia berapa puluh tahun. Dan dia memang fokus kepada haji umrah. Dia memang dapat lesen tu. Tapi apa saja bisnes hari ini, bagi Ana lah, Ana tak tengok bisnes tu. Ana tengok ialah model bisnes. Siapa yang ada ilmu, ada kemahiran, ada kepakaran dan ada teamwork yang bagus, InsyaAllah dia jual apa saja pun, ayam tepi jalan, ayam gerpek apa, ayam apa pun dia boleh buat, InsyaAllah. Terima kasih Ustaz, macam dah jawab juga sebilangan daripada soalan daripada Uti Faizah tadi. Ditanya bagaimana orang yang tak ada pekerja lagi, baru start up nak buat bisnes. So tips yang Ustaz bagi tadi antaranya adalah you leverage on other people and system, boleh buat agent, boleh buat dropship dan sebagainya. Sekarang kita dah makin banyak lagi percayaan, dah 54 orang dah sekarang ni. Just nak recap balik. Siri webinar usahawan bangkit ni sebenarnya memang khas untuk usahawan ikram dan juga ahli-ahli ikram, baik yang dah ada bisnes ataupun yang belum ada bisnes, dan dia dibawakan oleh Unit Pemerkasaan Ekonomi Ikram, UPE. UPE ni diterajui oleh Ustaz Fazil Salih sendiri, dan di bahagian chat tu ada diletakkan link form. Jika antum semua yang hadir malam ni boleh isi untuk database kita, kita akan segala maklumat tentang webinar selepas ini, link recording malam ni, apa sahaja kegiatan yang UPE nak maklumkan kepada kita punya usahawan ikram, kita akan gunakan database yang diisi ni. So kalau kenal lagi mana-mana ahli ikram di kawasan antum yang ada bisnes, bolehlah forward, copy paste dan forwardkan kepada mereka isi database ni, kerana kita akan ada banyak lagi siri webinar daripada UPE dan kita juga akan ada, insyaAllah Ustaz kita akan ada beberapa projek yang memang khas untuk orang ikram sahaja, dan kita memang nak lahirkan setiap apa yang Amal cakap. Di bawah Mubin pun ada program kita nak lahirkan usahawan muda yang reach their first million. InsyaAllah UPE juga di dalam nada yang seirama lah, sama kita nak lahirkan banyak lagi usahawan-usahawan daripada ikram, profesional tapi buat dakwah dan tarbiyah, dan itulah memberi lebih banyak kepada ummah, iklan tu. So boleh diminta untuk melihat di bahagian chat tu ada form, tolong isikan dan boleh hantar kepada kawan-kawan lain, kata Dr. T, insyaAllah. Alright,
Okey. Tu dia. Kita punya panelis tengah bersembang pula tu. Kak Zahirah nak belajar dengan Dr. T pula tu. Dia kena ajak kita orang juga ni. Tak boleh berdua je. Dia orang boleh berdua je bersembang di situ. Nanti kalau nak jumpa, ajak saya sekali ya. Jangan lupa. Okey. Kita ada soalan lagi ni daripada soalan ni daripada Hazwan Syukur. Dia kata untuk Ustaz Fazil dan Amar. It's very specific questions actually. Dia nak minta nasihat untuk anak muda yang baru postgrad, yang baru berpindah daripada bidang penyelidikan kepada food business. So dia nak tanya, apa yang perlu untuk cultural integration di zaman pandemik? Wah, I think it's quite specific. Maybe kita bagi Amar dulu jawab, perhaps. Jujurnya Ana tak ada pengalaman berpindah daripada dunia akademik kepada bisnes. Ana observe a few things. Antara persamaan di antara dunia akademik dan bisnes adalah proses business is all about solving problems and then you give solution on that problems. Because of that, people give you money. It's a kind of vote je sebenarnya. So when you solve their problems with your own solution, the signal is that they give you money. Kalau dalam dunia akademik, kita nak try solve satu problem, we have problem statement, dan kita buatlah kita punya literature review dan sebagainya, kita keluarkan kita punya paper. Paper itulah solution kita. Dan mungkin kalau kita berjaya, sama ada kita dapat impact, saya tak pasti akademik dia panggil impact. What impact? Peer review sort of. So actually this apa nama dia, istilah dia? Kalau kita masuk journal tu dia ada impact number. Yelah, high index, impact. Yeah, okay. So actually perkara itu sama saja, bermaksud bahawa bagi orang yang berpindah daripada dunia akademik kepada dunia bisnes, di satu sudut dia sudah ada a scientific method untuk bangunkan bisnes. Bisnes ni sebenarnya ada scientific method. Kalau macam saya, scientific method yang saya guna, within 1 year you should achieve 1 million, within 5 years you should achieve 100 million. If you don't do that, basically there the problem bukan pada method, tapi pada the ability to execute. Okay, so mana-mana entrepreneur yang kalau duduk dengan saya, you should learn and mesti ubah traits entrepreneur within 1 year, 1 million, within 5 years, 100 million. Mesti. If not, buang masa. Sorry sir. If not, tak, boleh belajar lagi. Okay. Ada satu persamaan itu. Beza dia dekat mana between academician dengan entrepreneur. Beza dia adalah seberapa pendek kita, bukan seberapa pendek, pusingan tu berapa pendek. Kebanyakan academician, sifat dia adalah dia buat paper, after 1 year keluarkan. Betul? Dalam bisnes kita tak ada luxury time. So sebarang idea yang hipotesis yang kita ada, kita mesti lontarkan kepada market within 2 to 4 weeks. Mesti. Sebab kita mesti keluarkan kepada market satu produk yang belum siap. Our first product yang kita letak dekat market, kita nak jual tu, mesti kita rasa malu sikit. Macam tak baguslah produk ni, itu tanda bagus. Itu tanda proses tu betul. Tapi kalau dalam dunia akademik, kalau kita keluarkan paper yang tak berkualiti, it's not a good practice lah, betul tak? So antara perkara yang kena ubah nanti kalau nak pindah daripada dunia akademik ke bisnes adalah okey saja untuk lontarkan, siapkan cepat produk yang tak siap lagi dan hantar terus kepada market within 2 to 4 weeks. Mesti. Kalau 3 bulan ada idea, 3 bulan lepas tu baru nak keluarkan ke market, tu dikira lambat. So itu kot yang saya rasa persamaan dan perbezaan. Alright, thank you Amar. So Ustaz pula macam mana? Apa pendapat Ustaz? Ana bukan background akademik jadi Ana boleh cakap kalau nak masuk dalam dunia bisnes, apa-apa sajalah, food ke apa-apa semua. Pertamanya dia kena ada passion, dia kena ada minat. Minat berniaga dan minat bidang tu supaya dia tak fed up. Yang kedua dia kena cari ilmu. Dia kena cari ilmu betul-betul. Ilmu tentang bidang bisnes tu satu, ilmu bisnes tu satu. Jadi ilmu ni dia boleh dapat melalui kos, boleh dia jadi cari mentor, dia boleh berkawan dan sebagainya, dia belajar daripada orang-orang yang gagal. Dia sebenarnya
menarik tahu belajar daripada orang yang gagal, daripada belajar dengan orang berjaya. Sebab orang berjaya ni pertamanya kita tak tahu sebenarnya, kita lihat orang ni berjaya, kita rasa dia berjaya. Sebenarnya adakah dia berjaya? Baik kita tengok orang yang gagal memang sah dah dia gagal. Kita nak tahu apa yang dia menyebabkan dia gagal. Itu. Jadi kalau nak berpindah, buat study, belajar, kemudian pastikan kita buat satu persiapan yang rapi dengan kos yang paling minimal. Jadi anda ada pengalaman. Kita buat dengan minat, suka, tapi kita tak ada pengalaman. Kita bergantung kepada orang. Bila bergantung pada orang, itu bermulalah kegagalan kita. Macam apa nama ukhti kita sebut tadi lah. Mana dia buat kelas, orang tu nak buat, dia keluar modal, lepas tu orang tu lagi. Jadi last kali dia kena buat semua. So jadi itu Ana yang ketiganya, Ana rasa teamwork ni penting. Kita ada satu komitmen bersama untuk menjayakan satu misi. Sama ada dia pekerja, sama ada dia partner, tak kisah. Yang penting kita bersama-sama untuk memastikan kita berjaya. Tak kira kita jual burger tepi jalan ke, kita jual ayam goreng ke, tak kira. Sebab Ana tengok apa-apa saja bidang yang kita masuk, kita mesti lain daripada yang lain. Industri ni banyak. Ada satu tim ikhwah kita buat klinik. Klinik biasalah orang buka klinik. Ramai doktor buka klinik. Memang Amal katalah 9 daripada 10 tu memang kaya. Dan yang seorang tu amat kaya. pasal dia ada satu metod yang sangat berbeza dengan orang lain. Okey, anda pernah tengok satu istana di Kelantan? Anda ingat ke istana Sultan mana? Rupanya doktor. Okey, dia hanya ada satu klinik. Di mana Jengka. Dia naik bas daripada Kota Baru every week. Tapi anda tak tahu macam mana dia boleh buat sampai begitu successful. Tapi ikhwah kita, dia buat klinik, dia belajar dengan orang lain juga. Dia guna teknik-teknik baru. Daripada klinik yang mungkin 50,000 sebulan, dia boleh sampai 500,000 satu bulan. Bayangkan, ini satu benda baru yang kita semua kena belajar. Bukan macam contoh kelas. Ukhti kita buka kelas. Ana customer ana, klien ana, ada 2, 3, 4, 5 klien yang follower dia lebih daripada 500,000. Ada seorang tu 1.2 juta. Online. Follower online mengajar Quran saja. Bayangkan dia tahun lepas, tahun ni hari ni masih tahun 2021, dia punya sale tak silap Ana daripada kos dia buat lebih kurang 6 juta. Servis ni bukan produk-produk sangat. Produk adalah tapi banyak melalui kelas-kelas. Jadi bayangkan bila kita ada business model yang bagus, bila kita ada idea baru yang menarik, kemudian sistem-sistem yang bagus, teamwork yang bagus, so insya-Allah sebenarnya benda ni ingredient kepada satu kejayaan. Tak kisah jual burger ke, jual apa-apa saja tepi jalan ke, tak kisah. Yang penting kita ada satu benda yang special daripada kita, lain daripada yang lain. Nak tambah boleh? Boleh. Satu observation lagi. Saya tak pasti, ni saya perasan banyak dekat academician ataupun sebenarnya ramai dekat ikhwat-akhwat. Sebab ikhwat-akhwat ni generally, kita ni di tarbiyah, pekat dia punya education tu. Cara kita fikir tu pekat. Maka kita bila kita masuk bisnes, kita punya idea, problem yang kita pilih tu adalah problem yang saya nak selesaikan industri pertanian, saya nak selesaikan industri lembu. Itu terlalu besar. Dalam bisnes, kita tak berfikir dalam konteks macam tu. Cara kita fikir adalah solve problem yang sekecil mungkin. Sebagai contoh, kalau dulu dalam Arba Travel, kita nak selesaikan masalah apa, macam mana saya kalau saya bawa parent saya pergi package group, saya tak rasa malu. So ada satu je yang kita buat, which is buang aktiviti-aktiviti yang kita panggil tourist trap. So itu je. Tak ada pun macam bombastik ke apa. You don't need that sebab human desire is actually quite simple. Okay. Sama juga macam Yeza, yang kita solvekan adalah orang nak jual guna WhatsApp. Kalau sebelum ni conversation dia adalah dia perlukan lama, so kita lajukan 4 kali. 4 kali lebih laju, itu je. 4 kali lagi awal close deal. Itu je yang kita selesaikan.
So kita tak rasa macam kita nak kena jadi marketplace terbesar. Itu adalah itu akan datang berdikit-dikit setelah kita buat banyak kali pusingan round business dalam company kita tersebut. So kalau kita mula dengan nak selesaikan masalah lembu, industri lembu, biasanya gagal lah. Dalam akademik fikir macam tu bagus, business sangat tak bagus. Ni macam Jalaluddin Arumi cakap lah kan, apa dia punya quote tu lah, yesterday I was clever so I wanted to change the world. Today I am wise so I am changing myself. Gitu. Alright, kita ada lebih kurang dalam 14 minit lagi supposedly sebab dia dah go mencapah ni. Just a very short for each panel, perhaps kita nak minta maybe 2 points je lah daripada setiap panel kita. How do we prepare ourselves untuk, tak kisahlah bisnes kecil ke, baru start ke, bisnes besar ke, untuk menghadapi 2022 ni pula. What area should we focus or what should we think of, apa yang perlu dipreparekan, tak kisahlah dari pengalaman peribadi atau pengalaman secara general. So perhaps kita start dengan Kak Zahira. Terima kasih Salwa. So 2 advice lah, I think. 2 things is one, agility ataupun the ability to listen. Agility saya kategorikan sebagai the ability to listen to your customers and read them well. Sebab post pandemic customer dah tak sama macam dulu. Post pandemic customers semakin terdedah dengan social media, semakin terdedah dengan TikTok yang attention span semakin pendek. So banyak lagi lah kita kena belajar dan baca tentang customer kita, dan customer ataupun consumer setiap daripada kita lain-lain. Jadi saya tak boleh cakap one solution meets all kan. So listen and be agile lah to your customer. So nombor 1. Nombor 2, the surround yourself with the right people lah who can keep you strong. Sebab as business owners, definitely you will be tested by Allah, by the people around you, by a lot of things kan. So having a good support group, sometimes tak semestinya dia orang business juga, tapi mungkin dia orang yang boleh memberi kita, not necessarily they are always positive or always cheerleaders, but they have to be people who can tell us like it is. So maksudnya our good friends who will always, kalau kita buat tak okay, dia cakap kita tak okay ni, kau kena tukar. So surround ourselves with good advisors who, if we do well, they can tell us you are doing well, I'm proud of you. So jangan dia asyik bagi komen tak elok je, kita pun tak boleh nak grow juga kan daripada situ. And at the same time, we can bounce ideas and grow from there lah. So itu yang saya rasa, contohnya macam Arba lah, I think their founding team is good. Jadi dia ada that support system with each other. Alhamdulillah dekat Alif Quran, yelah, my biggest support system is my husband yang co-founder, and ada 2-3 orang lagi yang tu best friends lah, ada orang bukan dalam business. So I wish I have something like Arba kan, ada 4 orang yang bijak pandai ni semua, memang boleh grow lanjut ni. Yeah, so that's my advice lah, tak apa. Itulah 2 benda lah. I think especially in this pandemic lagi mencabar lah. Alright, terima kasih banyak-banyak. Just be agile and surround yourself with a good person and good environment. Dr. T dah siap tolong tuliskan point lagi. Oh, bagus betul kan. Nanti tinggal copy paste je. Alright, so next perhaps Amma, 2-3 advice for the upcoming 2022. Okay, so 2 perkara. How should we think nak masuk 2022? Esok masuk ni? Esok ke? Oh, esok lah. Okay. Lagi sejam 40 minit. Okay. The first thing is don't think too much about on pandemic. Tak perlu fikir banyak sangat. Whether pandemic ke tak pandemic, business boleh survive. First of all, the reason yang paling perlu kita terima hakikat adalah business kita kecil je. All the macroeconomic number yang kita jumpa dekat media tu tak affect pun business kita. Kalau business kita sebesar Amazon,
Facebook, mungkinlah macroeconomic number mungkin affect, tapi bisnes kita ni kecil. So nombor-nombor yang berlaku kononnya purchasing power rendah, pekerjaan makin, itu tak terlalu memberi efek kepada company yang kecil. So don't think too much. Dalam bisnes yang lebih penting adalah kita memang boleh be resilient dalam keadaan apapun. So how? The question is how? Amar tiba-tiba Terputus ke? terputus. Ulang balik. So saya tak pasti dekat mana. Yang penting adalah nak menuju ke 2020, jangan fikir sangat tentang pandemik tu. Yang lebih adalah go basic saja tentang bisnes kita, iaitu first very refine kan problem apa yang kita selesaikan. It should be very simple. Kalau kita explain dekat anak kita, dia patutnya faham. Semakin pendek, semakin mudah kita boleh explain problem yang kita selesaikan, itu tanda kita sangat ada clarity of thought. Okay, so refinekan problem, refinekan je balik solution. Our solution mesti simple enough. Remember, human desire is simple. Kita nak selesaikan and then they give us money. That's it. Business as simple as that. Itu adalah perkara pertama. Jangan fikir banyak sangat ada pandemik ke tak ada, ke tak efek lah. Okay, itu yang pertama. Kedua, masuk ke 2022 ni, sepatutnya kita dah mula ada conversation sebagai ikhwat-akhwat ni, bahawa business sebenarnya bukan sekadar untuk cari income. Business adalah satu medan dakwah yang sangat-sangat crucial dan strategi. Honestly, dalam Ikram conversation ini tak berlaku dengan baik. Sebagai contoh, kita masih lagi melihat bahawa target kita dalam bisnes masih lagi nak melahirkan berapa orang jutawan. Itu adalah tanda bahawa dia macam ni, itu ibarat jom lahirkan jom ramaikan orang yang masuk politik. That is not a good strategy dalam politik kan. Ini politik is about power, you must have certain idea yang kemas. So sama juga dalam ekonomi, dalam bisnes, kita harus mula berkomunikasi tentang dalam projek dakwah ekonomi ini sepatutnya bagaimana, apakah targetnya, apakah kerjanya. Bolehkah orang yang sedang bekerja beramal dalam ekonomi nak masuk politik? Kalau macam saya, orang yang kenal saya kata tidak kan. Sebab dia terlalu besar kerja tersebut untuk dilibatkan dengan amal-amal lain. Orang yang amal dalam Palestin fokus, orang dalam politik fokus, orang dalam ekonomi fokus, orang dalam akademik fokus. And then kita punya kerja dalam Sinaatul Hayah nak bangunkan balik kehidupan yang Ustaziatul Alam ni akan jadi lebih kemas. So 2022 masuk, selain daripada refine business tadi, try to think sebenarnya nak buat projek dakwah dalam bisnes ni macam mana. Okay, itulah dua perkara saya. Alright. Begitu clarity sekali juga. Terima kasih Amar. Dan Ustaz, macam mana pula dengan Ustaz? What's the best advice? Okay, orang nak pencen ni dia lain sikit mungkin. Cuma Ana masih lagi percaya bahawa ilmu bisnes, terutama ilmu-ilmu baru, perkembangan-perkembangan terbaru, teknik-teknik terbaru, marketing, management, accounting, sistem sangat-sangat penting untuk mana-mana saja bisnes. Kerana ramai, contohnya macam Ana, berpuluh tahun kita bisnes, walaupun kita ada background accounting, kita tak buat accounting properly. So bila kita tak buat, kita tak boleh nak measure bisnes kita apa. So sebab tu orang bisnes berada dalam ketakutan. Takut dengan LHDN, takutlah macam-macam takut. Takut hutang, takut apa semua sebab dia tak ada proper management. So pergilah, late is better than never. Cari ilmu dan cari juga mentor as well. Mentor boleh jadi friend, boleh jadi course, boleh jadi macam-macam. Orang yang inspire kita untuk sentiasa maju ke hadapan. Sebagaimana kita ada murabi, kita ada syuyukh yang membicarakan kita tentang iman, takwa kepada Allah Ta'ala. Dalam bisnes pun sama. Dia ada masa kita jatuh, kita perlu duduk, dengar. Kadang-kadang kita pergi dengar keluhan orang yang jatuh, dia lebih teruk daripada kita. So kita balik, kita rasa Masya Allah, dia subhanallah kan. Sebab tu kita kena baca. Ilmu ni melalui kos, membaca, pergi training, sharing dan sebagainya. Yang keduanya ialah untuk sentiasa maju ke hadapan, memang kita kena buat banyak strategi. Berfikir cara baru,
kawan baru, teknik baru dan sebagainya. Macam Ana sekarang ni, kita tak ada banyak kekuatan di sudut marketing. Tetapi di luar sana, kita ada orang yang memang hebat dalam marketing. So kita cari dia tolong jual produk kita. So selesai banyak masalah kita. So we share the cake. Kalau Ana juga nak buat marketing, jadi kita kena buat invest baru kita dan kita hilang dia. Sebab kita mencipta pesaing bagi customer kita. So Ana belajar banyak dengan anak-anak muda ni sampai dia kata dia boleh tolong kita. Cuma bukan satu, sebab mereka boleh pergi bila-bila masa. Walaupun macam mana kita jaga dia. So di tahun-tahun mendatang ni Ana lihat cabaran memang kita tak boleh nak agak. Pandemik boleh datang lagi, which is macam Amar katalah, maknanya kita kena tahu bahawa kita kena kuatkan dulu bisnes kita, cari keuntungan yang paling tinggi, paling bukan cerita besar, tapi untung yang paling banyak, duit yang paling banyak boleh simpan dan boleh digunakan di waktu-waktu kita memerlukan. Dan dari sudut dakwah, Ana dalam setahun dua ni bila Ana duduk dengan UPE, kita sharing banyak benda dengan ramai orang. Kita pergi jumpa, kita banyak dapat sebenarnya idea-idea bagaimana sebenarnya dakwah bisnes ni boleh membantu melancarkan dakwah. Bayangkan tadi ukhti kita kata dia nak buka dengan apa yang dia ada, sepatutnya dia setiap kerusi parlimen 222 parliamentary seat tu ada sekolah. Ada teknik ni. Kalau teknik ni berkembang, ada berapa ratus student. Ada sekolah Muslim, ada sekolah rendah, sekolah menengah, ada tadika. Bayangkan, kalau kita atur betul-betul, kita ada fund. Kita boleh cari fund. Ikhwah kita ni, bila hari raya cari duit, seminggu dapat beratus ribu. Betul tak? Nampak? Kita tak nampak, kalau kalah habis kan? Kan? Kalau menang kita bolehlah rasa sikit-sikit kan. Tu pun tak semua ya. Bayangkan kalau invest duit tu. Tengok Jadi Ana insya-Allah lah dengan bantuan semua Ana berharap kita semua dapat menyumbang idea dan sebagainya. UPE akan membantu, kita akan strategiskan supaya kita dapat menapak dalam dakwah dan tarbiyah di seluruh negara melalui bisnes. InsyaAllah. Satu hari nanti, mungkin dalam beberapa bulan lagi, kita akan bawa satu naratif baru dalam bisnes kepada semua kita dan rasa semua akan terlibat dalam agenda ni untuk menyemarakkan bisnes kita dan dakwah dan tarbiyah sekaligus. InsyaAllah kita akan rasa bahawa kita berniaga, kita tak jauh daripada Allah SWT, insyaAllah. Tak jauh daripada jamaah, tak jauh daripada tarbiyah, insyaAllah. Ustaz dah bagi teaser tu, jadi semua kena tunggulah insyaAllah dalam masa beberapa bulan lagi. Ada teaser dah sikit tu InsyaAllah. So jazakumullah khairan kathira kepada semua panelis yang ada, kepada semua yang hadir. Rasanya terlalu banyak perkara yang kita belajar pada malam ni daripada semua panelis yang ada. Daripada bagaimana cabaran, transformasi, daripada sudut pandemiknya, tak pandemiknya, dan bagaimana hadiah tu kalau Allah nak datangkan mungkin dalam bentuk yang sedikit menyakitkan, tetapi kalau kita terima dia akan jadi lebih baiklah. Secara personalinya, for me myself, 2021 has been a very weird year for me. Dimulakan dengan berpisah dengan anak-anak semua, dengan suami, pergi ke London. Buat kata Kak Zahira, orang yang tak habis-habis belajar, orang ni semua dah habis belajar, kita tua-tua ni pun asyik belajar tak habis-habis kan. So I did my second master in education, tapi inilah tarikhnya lebih kurang lah ni juga, waktu ni dah kena COVID. So 5 hari bulan Januari tahun 2021, tak pernah seumur hidup dalam Malaysia ni duduk naik ambulans, dekat London kena hangkut bawa ambulans kan, dah lah sebatang kara. Memang betul-betul weird lah.
It's been a weird year for us all, tapi insyaAllah betul lah. Mungkin ada hikmah yang kita tak nampak sekarang. Allah akan bagi pada masa akan datang. Oh, ada soalan daripada Dr. T. Kalau malam ni bangkit nombor 1, tentu akan ada bangkit nombor 2. Yes, kita akan ada banyak seminar. Dr. T mungkin perlu bersedia juga ya Ustaz. Tentang kita kena panggil dia betul. ni. Kita kena, dia tidak boleh menjadi sekretari di bahagian chat sahaja. Ana malam ni je, lepas ni tak dah. Lepas ni tak dah kita akan panggil-panggil Berbagi. juga lagi semua otak-otak yang ada dalam Ikram ni. Memang banyak sebenarnya kalau nak kata resources dalam sudut brain dan pengalaman, memang banyak. Cuma kita, itulah kita kalau boleh nak kumpul sebanyak mungkin yang ada dalam kita punya ikhwah akhwat yang ada, kita akan cuba reach dan kita nak help. Kita nak together lah, dia punya kebersamaan tu sebenarnya ya. Dia bukan tentang siapa lebih hebat, siapa lebih tak hebat. Tidak, dia bukan perbandingan, dia bukan perlumbaan. Tidak langsung di dalam UPE juga benda ni sangat ditekankan bahawa kita nak membantu sejauh mana yang boleh untuk semua ikhwah dan akhwat, terutamanya kerana kita believe bila ikhwah dan akhwat berjaya dalam bisnes, ianya sebenarnya boleh banyakkan lagi. Dia sepatutnya go along together lah macam tu kan. Okay, rasanya tu je lah kot. Sebabnya kita aim untuk habis 10.30, so rasanya dah 10.30. Cuma sekarang ni ada persoalan sedikit. Link untuk recording malam ni kita akan upload secara unlisted di YouTube. Maknanya hanya orang yang ada link sahaja yang akan dapat. So jangan lupa isi borang tadi. Kita ada borang tadi tu. So bila ada borang tu nanti ada borang tadi tu. Bila kita dah isi borang tu nanti kita akan bagi pada email lah insya-Allah kepada yang lain. Okey, dekat ada banyak sebabnya kalau if tutup sekarang ada banyak benda yang going on dekat bahagian chat tu. Macam sekarang ni Amar ada letak dia punya email, Kak Zahira ada letak dia punya nombor telefon. Ustaz nak letak nombor telefon Ustaz? Boleh letak juga. So ada because ada banyak pertukaran pendapat. Ialah kita Ustaz mengurusi UPE, Amar sebagai ketua Mubin, Kak Zahira boleh handle tentang education. Borang mana? Alamak, okey sekejap tepek lagi sekali. Mungkin baru yang ada yang baru masuk tadi tak nampak borang. Sekejap Ustaz InsyaAllah. Borang ni boleh bagi kepada semua ikhwah akhwat lah untuk, sebab yang ni borang ni kerahsiaan ditanggung oleh UPE, don't worry, dia takkan leak. Apa-apa pertanyaan boleh tanya Tuan Haji Anwar Osman, ni kita punya sekretari dekat UPE Ikram. So boleh tanya juga, nombor telefon dia pun ada kat situ. So antum semua boleh isi borang ni dan boleh forward kepada ikhwah dan akhwat yang ada bisnes, so that kita akan keep in the loop untuk siri-siri seterusnya, dan juga apa-apa sahaja projek di bawah UPE kita akan maklumkan melalui setakat ni ada berapa ratus hari tu yang dah isi. Saya tak ingat dah, ada Ahanwa ada beritahu hari tu. Dah ramai lah yang isi ceritanya, tapi yalah, hopefully kita dapat kumpul lebih banyak orang lah. Terima kasihlah kepada semua. Kita anda bacalah sikit kan, ada yang terima kasih boleh bersambung. InsyaAllah kita akan sambung. Tahniah semua, thank you. Epic perkongsian macam ni di ambang baru. Okey lah, kiranya tercapailah objektif kita berkongsi pada malam ni. Ada apa-apa lagi ke? Ustaz ada nak apa-apa promo pasal UPE ke Ustaz sikit? Tak ada dah. Cukup dah ya. Amal ada last word ke apa-apa ke? Tak ada juga, dah okey. Kak Zahira memang dekat Legoland sekarang ni. Memang anak dia dah tarik dah tu. So kalau tak ada apa-apa, insyaAllah again thank you so much for listening. We hope there is more after this, dan didoakan semuanya agar baik-baiklah untuk 2022. Ustaz, okey Ustaz, Dr. T ajak mengopi. Dan yang lain-lain tu nanti itulah kita sambung di luar lah di WhatsApp ya. InsyaAllah. So insyaAllah kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sorry, lupa. Boleh on camera sekejap? Lupa lah dah kat gambar. Ambil gambar. Lupa. Okay, boleh on sikit kamera siapa yang mempunyai apa macam mana? Mempunyai kebolehan pula dah. Yang boleh lah on kamera, senang cerita. Okay, boleh? Okay, insyaAllah boleh tangkap sekarang Okay, sedia semua? Okay, 1, 2, 3. Alright. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Salam. Terima kasih Salwa. Good job. Terima kasih panelis lain. Okay. Assalamualaikum.